Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain. Dan lalu sirat dan neraka dan dapat syafaat Nabi. Kemudian daripada syafaat Nabi, kemudian yang seumpamanya bagi tiap-tiap orang yang berdosa yang Islam, dan syurga dan binasa, langit bumi jadi tiada semacam belum ada dahulu. Kemudian daripada masuk syurga ahli syurga dan masuk neraka ahli neraka, dan orang yang Islam kekal dalam syurga, dan orang yang kafir tiada masuk, hanya kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan orang yang Islam ada yang terus ke syurga tiada masuk neraka, dan ada yang masuk neraka tetapi tiada kekal dalamnya, dan dikeluarkan dia, dimasukkan ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Dan syurga dan segala nikmatnya itu kekal, maka tiada jadi tua selama-lamanya, dan tiada buruk pakaian. Dan apabila makan atau minum tiada lapar dan tiada dahaga, dan selama-lamanya hanya makan minum pula kerana bersedap-sedap jua, dan tiada berak kencing, hanya jadi peluh yang terlebih harum daripada kasturi, dan tiada ada yang kotor cemar, dan tiada ada suatu benda yang menyakiti, dan tiada sakit demam, dan tiap-tiap yang dibencinya, dan tiada duka cita, dan tiada ada kesusahan masa dalam syurga. Dan dapat melihat Tuhan, melihat Allah masa kita dalam syurga, bukan Tuhan dalam syurga dan bukan di luarnya. Laisa kamitslihi syai', tiada suatu seumpamanya. Allahumma ja'alna min ahliha. Amin. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dialah dan belah ihsan dialah. Masih kita boleh ada atas muka bumi ini, diberi kita akal sempurna, diberi kita masih boleh menyawa, masih boleh melihat, boleh mendengar, boleh berjalan sendiri, boleh ada kederat keupayaan, dijadikan pula macam-macam kemudahan, dijadikan air untuk kita bersuci. Alhamdulillah.
Dia yang ja'alal ma'a tahuran. Dia yang hidupkan kita, matikan kita, alhamdulillah. Dia bagi kita pula Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Walaupun dengan Islam taklid macam tu, asal ikut mak bapak kita, diberi pula kita kebolehan taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Lagi nikmat diberi, dihidupkan kita dalam satu masyarakat, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dipertemukan kita dengan orang-orang yang boleh tunjukkan kita jalan syariat, dikenalkan pula jalan hakikat untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala pada setiap saat. Alhamdulillah, diberi pada kita pula boleh ada perasaan dan perasaankan Allah Ta'ala. Allah yang taufik hidayat yang kita, Dia yang bagi kita hidup, Dia yang bagi kita melihat, Dia bagi kita mendengar. Tak ada apa nikmat yang kita dapat ni melainkan Dia, Allah yang bagi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua datang daripada Dia. Kita sini semua daripada Dia, pada Dia lah, dengan Dia lah kita ada ni, dan kepada Dia lah kita akan balik. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, keupayaan, minat yang berterusan berada dalam majlis yang Rasulullah sangat sukakan, mudah-mudahan kekal berterusan sehingga ke akhir zaman sampai bertemu Tuhan. Alhamdulillah, insya-Allah. Kita nak sambung bacaan daripada kitab Baku Iman ni. Kalau ikut ada yang kita dah terbaca macam langkah sikit tu tak? Minum air daripada kolam Nabi di padang mahsyar sebelum lalu sirat. Okay. Dan antara kita wajib beriman waktu di mahsyar esok, proses untuk selesaikan hasil mahsul yang kita dah bercocok tanam di sini ya. Antaranya adalah lalu sirat. Lalu sirat ni ada yang berjaya lalu, ada yang tak berjaya lalu. Sirat ni apa? Sirat ni titi. Ada setengah-setengah untuk guru, ada kitab pun disebut jambatan. Dia dibentang di antara padang mahsyar dengan syurga. Antara mahsyar dengan syurga tu ada neraka, titian sirat atas neraka. Atas neraka. Andai kata belah ni padang mahsyar, sini syurga, ni neraka, ni sirat. Ada naik, lurus, turun. Ada 3 level. Naik, lurus, turun. Riwayat daripada ulama ada sebut naik 5,000 tahun, lurus 5,000 tahun, turun 5,000 tahun. Neraka bukan macam lalu Grand Canyon dekat mereka tu, bukan tu. Bukan lalu je Tasik Raban naik jembatan gitu. Bukan gitu. 5,000 tahun. Tu pun ada riwayat sebut naik 15,000 tahun, lurus 15,000 tahun, turun 15,000 tahun. Melengung kita dengar 15,000 tahun. Macam mana boleh ada beza-beza tahun pula? Beza tahun tu berdasarkan hal yang berbeza bagi orang yang lalu. Hal yang berbeza bagi orang lalu. Ada yang lalu atas sirat bukan 5,000 tahun. Nampak? Nampak? Bahasa diguna sepantas kilat. Ada yang berjalan mengesut, ada yang berlari, ada yang berkenderaan. Tak sama. Satu tempoh tu datang riwayat ada sebut berbeza-beza. Jadi wajib beriman adanya laluan sirat ni. Sebut dah, kita dengar gerun satu, alhamdulillah. Gerun sana satu hal, tapi selesaikan di sana dengan sini.
Sana alam ijbari, sini alam ikhtiari. Sini kena bagi selesai. Tak selesai sini, sana makna. Jadi itu salah tu takutlah titian sirat. Takut tu mesti zahirkan di sini. Walaupun tak nampak sana, beriman di sana tu betulkan di sini. Macam itulah bahasa dia. Beriman di sana, betulkan di sini. Bukan beriman di sana, esok tempoh baru nak dibetulkan sana. Tak ada. Sana alam balas semata-mata. Dan yakin kita di atas balasan sana, dia mesti bermula di sini. Di situlah ulama kita gunakan bahasa man hasuna bidayatuhu hasuna nihayatuhu. Pasal apa? Dah tahu penghujung dia macam tu, mestilah kita mesti memulakan dengan satu hidup baru. Apa dia? Apa nak balik sana? Dan tak ada balik sana, jalan paling besar melainkan iman. Usahakan dapat iman. Usahakan dapat iman. Dan usahakan untuk amal iman. Iman kerja hati. Iman bukan kerja mulut. Tapi dengan hati itu nanti akan terzahir amal jasad. Tapi nak latih iman, kena amal hati. Nak amal hati apa? Tauhid dan ilahi. Allah Ta'ala sentiasa diingati. Kalau selalu sebut, sentiasa basah bibir, mulut menyebut Allah Ta'ala, zikrullah kan. Zikir mulut ni kalau ikut, sepatutnya dia manifestasi daripada hati yang isbat ke Allah Ta'ala, hati yang ingat Allah Ta'ala, hati yang kenal Allah Ta'ala. Dengan tu hasillah zikir di mulut Allah Ta'ala. Zikir mulut ni bukan zikir mulut saja, tak? Bukan subhanallah, 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 subhanallah. Lalai. Mula-mula macam tu lah. Tapi sepatutnya zikir ni dengan ingat tu zikir, dengan faham tu zikir, dengan ada perasaan tu zikir. Patutnya macam tu lah. Memang kita macam tu pun sebenarnya. Ni kalau lapar, dia ingat apa? Si lemak, dia ingat roti canai. Dah lama tak makan roti canai ni. Saya lah. Dah lama tak makan roti canai. Pasal kita ada dapur ni hari kan. Kau tak beli ya. Dah lama tak makan roti canai. Selalu makan roti canai. Temelung. Tak temelung kan? Dia orang pula tak tahu, tak apalah, dengar je lah. Ada dia orang kata roti canai sana sedap. Dekat rumah Cik Dola, saya tak pernah sampai rumah Cik Dola lagi. Orang luar pergi beli tu, sedap. Okey, betul lah tu, tak silap lah tu, kat Temelung tu. Cerita apa ni? Macam mana boleh cerita nasi lemak? Macam mana boleh cerita roti canai? Duk sebut di mulut ni pasal apa? Secara hati. Tu duk sebut tu. Bukan dah sebut roti canai ni, tapi tak pernah fikir ke dia. Ada pula. Kita zikir ke Allah Ta'ala ni pasal apa? Manifestasi di atas kita kenal Allah. Allah bagi jadi kita. Mak bapak kita tak jadikan kita. Kita lahir je melalui dia. Tapi ada takluk lah dengan mak bapak pasal kita lahir melalui mereka. Doa dengan mereka, Allah marhamna, Allah marham walidina. Belah ihsanlah kami, belah ihsanlah mak bapak kami. Pasal kami ni boleh ada pasal dia. Tapi bukan mak bapak kita buat kita. Yang buat kita Allah. Daripada tanah asalnya tok kita Nabi Adam tu, moyang kita Nabi Adam, yang kita ni anak cucu dia jadi daripada air mani melalui proses pemandian tu. Sunnah Allah Ta'ala jadikan kita macam tu. Allah jadi kita. Kalau mak bapak kita ingat, takkan ke Allah Ta'ala kita tak ingat. Itu formulasi dia. Itu kaedah-kaedah diajar oleh ulama. Dan format itulah Allah Ta'ala cerita dalam Quran, disuruh kita pandang asal usul kejadian kita. Dengan tu kita boleh faham ke dia, kenal dia, tauhid ke dia, sentiasa zikir ke dia, berterima kasih ke dia, dan sedar apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan anugerah dia. La ilaha illallah. Itu falyanzuril insanu mimma khuliqa. Setiap manusia kena tengok daripada apa Allah Ta'ala jadikan kita. Khuliqa mim ma'in dafiqa. Kita ni dicipta daripada air yang terpancut.
cerita dalam Quran semua bahasa dia, Masya Allah. Nak cerita asal usul kejadian kita. Pasal apa sebut air terpancut? Pasal sifat mani keluar pancut. Sikitlah nak sebut tu, jijik sikit. Jijik itulah asal usul kita. Itulah fakirnya kita, itulah dhaifnya kita. Allah yang ciptakan kita ni min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa min ba'di quwwatin ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Lepas mula lemah untuk kuat, lepas kuat dhafan wa syaibah, lemah untuk beroban pula. Saya beroban dah ni. Bukan saja beroban, sini beroban, sini beroban dah ni. Kalau tak uban pun itulah kita punya kejadian. Apa? Lemah. Siapa yang gagah? Allah ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Bila Allah qawi, kita ana dhaif. Tu jalan nak lalu atas sirat. Adapun sembahyang jaga jemaah, yang tu dia secondary. Maksud secondary ni manifestasi daripada iman tu, zahirkan dia dengan taat, junjung perintah Allah Ta'ala. Tapi besar dia apa? Arif dengan Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala. Jadi jalan nak selamat atas tian sirat tu apa? Ada yang salimun wa muntalif, ada yang sejahtera, ada yang jatuh bawah. Jatuh bawah neraka weh. Bila jatuh neraka, bawah tu neraka, macam mana nak selamat? Tiada jalan selamat melainkan iman. Semua akan lalu. Daripada sirat tu, daripada mahsyar tu, lalu atas sirat, semua orang akan lalu sirat. Dah selesai apa semua kes di padang mahsyar tu lah. Daripada terima suratan amalan, lepas tu ada yang dihisap. Dan bila nak hisap, kena ada timbang wajib intikad. Adanya alat penimbang, proses timbangan tu akan berlaku. Ada yang kalau ikut masyhur jumhur kata yang timbang ni buku amalan ni tu. Masing-masing akan bawa buku macam ada kopa, wallahu alam dia. Tapi satu buku je, bukan bawa timur-timur ni tak. Satu buku tu semua ada. Dia macam bawa IC lah. Bawa IC macam mana? Semua data ada. Mana IC je? Macam ni. Di akhirat lagi canggih pula tu. Bubuh ni, kita sebelum bubuh tu, itu untuk nak zahirkan timbang. Ni apa? Kita buka tengok. Boleh buka. Semua ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada apa yang kita buat benda kecil ke benda besar ke, melainkan semua ada. Sambil sembahyang garu, gatal tengkuk garu, tu pun tulis. Ya Allah, tulis. Sambil duk ngaji apa? Duk lukis gambar Doraemon. Oh, ada. Contohlah lagi contoh saya tu. Tulis apa? Ya Allah. Sambil dia makan nasi, dia ngumpat orang. Oh, tulis. Contohlah contoh. Tulis apa? Ni kitab apa ni? Ni buku apa ni? Buku tu kita sendiri tengok. Lepas tu dizahirkan ke orang ramai buat apa? Timbang. Bubuh kat penimbang tu. Tulis semua. Penimbang. Dizahirkan dekat mizan tu. Tak tahulah macam mana. Dengar gerun tu. Gerun betul kat sini. Nak betul apa? Iman. Betulkan iman. Betulkan iman, subuh bangun tak? Subuh tak bangun. Saja buah itu kan. Iman tak kucing ni, subuh tak bangun. Tak saya tui lah. Dah lama tak buat tui. Kalau betul, takkan tak ada apa-apa perasaan. Asal nak sebut, tak mana hubungan antara zikir, antara hati hadir, apa yang dalam hati hadir tu yang bawa zikir tu. La ilaha illallah.
La ilah. Kita ni masalah selalu apa dia? Tak matang lagi. Itu je. Dia tak balik lagi. Saya ngaji kena peraling dengan tutup guru balik kan. Kita ni hubungan dengan Allah Ta'ala tak selesai. Atas bicara sirat tak susah pun nak faham. Kita fahamlah sirat. Dan sirat pun sebut mustaqim, sirat lurus pasal apa? Memang jambatan tu dia bukan bengkok je ni. Bentang. Tu yang naik. Dia bukan macam ni. Kona macam pergi Pekelah Hulu, bukan macam tu. Tu jalan raya. Macam mana pun dalam Quran disebut ihdinas siratal mustaqim. Sirat mustaqim dalam Fatihah tu bukan tu. Tu. Tunjukkan kami jalan lurus, tundukkan kami sirat mustaqim di akhirat. Bukan. Bukan tu, jangan buat bodoh itu. Itulah kena mengaji yang buat bodoh. Sirat mustaqim tu maksudnya Islam, iman, ihsan, taqwa, tauhid ni. Itulah sirat mustaqim yang kita minta tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Jalan kau tunjukkan kepada siapa orang yang telah kau bagi nikmat dulu. Bukan orang sesat, bukan orang yang murkai. Maksud sirat mustaqim tu jalan iman. Macam mana nak iman, macam mana nak Islam ni, kita duk belajar ni bab iman lah ni. Ni sirat mustaqim di sini, insya-Allah akan lalu sirat mustaqim sana. Macam mana pun dalam Fatihah sirat mustaqim tu bukan sirat mustaqim sirat ni. Jadi kat sana tu dia menzahirkan apa kita punya sirat mustaqim kat sini ni kan. Sirat mustaqim kat sini betul, insya-Allah sana memang betul. Sana tu menzahirkan apa kat sini. Engkau mengikut kona bagi alasan macam ni, ikut nafsu, ikut setan bahasa itu, ikut dajjal, cinta dunia, tak betul hati sanubari kita, tak faham macam mana nak tauhid ke Allah Taala. Nak Allah ni dalam hati sentiasa. Makhluk ni memang sentiasa, kita pun makhluk. Muamalah hari-hari dengan makhluk. Macam mana pun hati mesti muamalah dengan Allah Ta'ala. Ada waktu tertentu je yang memang jasad dengan buat untuk Allah Ta'ala. Tu pun kalau kita perhati dia tak matangnya kita jasad dengan Allah Ta'ala. Tapi hati tak dengan Allah Ta'ala lagi. Saya sebut saya tu, orang lain saya tak tahu lah. Untuk kata saya kata belum matang ni. Belum matang. Ni dah 50 tahun ni tak matang ni ke? Tak matang ni. Saya boleh rasa sangat apa saya ngaji dulu tutup guru dia sebut, belajar dalam hadis Nabi, apa dia, cerita akhir zaman, iman ni nipis macam buih di laut. Saya boleh rasa saya buih tu. Saya boleh rasa saya buih tu. Saya sebut sikit. Saya tahan dengan hand. Saya boleh rasa saya buih tu. Tak ada apa. Sebut nampak macam ni, tak ada apa pun. Memang tak ada apa pun. Asalah bodoh macam aku. Alah, tak ada apa. Tak ada apa. Doaif sangat apa yang kita buat. Doaif sangat batin kita takluk dengan Allah Ta'ala. Yang dia banyak tu lalai tu. Banyak tu lalai tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kita punya kaedah doa lah, minta lah. Ya Allah, aku memang doaif, aku memang lemah. Aku ni tak ada kekuatan. Ingatan pun kurang. Jasad pun lemah. Contoh bahasa gitu kan. Banyak sangat dugaan ni. Sedikit sangat tu. Mintalah bantuan. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Ni banyak dosa apa? Dosa lalai lah ya Allah. Hati ni tak boleh nak ingat kamu, tak boleh tauhid ke kamu. Tak boleh rasa apa yang ada ni daripada-Mu. Tapi orang bagi duit, rasa orang bagi duit. Kenal orang bagi duit. Tapi Allah bagi nyawa, aku tak kenal Engkau bagi nyawa aku, ya Allah. Ya Allah, benaknya aku kan. Butanya mata hati aku kan. Ya Allah, Kau terangkanlah hati aku. Tu minta doa. Allahumma, ya Allah, waftah lana abwabal ma'rifah. Tak tahu saya belajar ni pada dulu dah belajar doa tu kan. Dari segi prinsip minta, ya Allah, bukakanlah kami pintu-pintu dapat kenal-Mu ya Allah. Kama fatahta ala uliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika. Macam mana Engkau bertunjuk, Kau bagi faham para awliya-Mu, kekasih-Mu, habib kamu,
orang yang cerdik pandai dia, yang kau telah bagi mereka kecerdikan, boleh tauhid kamu, ya Allah. Tapi memang kita ni lemah ni. Pasal apa nak minta tu? Oh, titian sirat mencabar tu. Oh tu, macam mana nak selamat sana? Tak ada jalan selamat sana, mesti selamat sini. Nak selamat sini, betul tauhid, betul iman. Apa? Itu satu-satunya jalan. Tak ada jalan lain lah. Tak ada jalan lain. Jadi kena usaha iman. Ilmu iman kena mengaji. Lepas tu kena usaha dapat iman. Duk kena ulang tu apa? Memang ilmu iman yang paling besar sekali. Usaha dapat iman ni adalah usaha yang memang kena berterusan, continuously. Dia bukan kerja sekali. Pula tu kena always witnessing Allah Ta'ala. Kena asyhadu Allah Ta'ala, asyhadu, aku, I'm always witnessing that Allah is my God. He create me. Dia yang takbir aku, dia beri aku nyawa, dia bagi aku hidup, dia bagi aku kedekat. Practical tauhid tu, practical iman tu. Kita belajar ni teori, hafal faham makna la ilaha nafi isbat, teori. Tapi macam mana pun teori kena lulus, kena faham. Dah faham tu, macam mana nak praktikal ni, nak bawa ni, nak reba ni. Yang praktik tu iman. Praktik iman tu macam mana? Apa saja kita buat, hati tak pernah leka dengan Allah Ta'ala. Kita punya belajar ni sepatutnya, inilah kita punya objektif, hasil yang perlu nak didapatkan. Mesti boleh zikir ke Allah Ta'ala, mesti boleh kenal Allah Ta'ala 24 jam. Mesti macam tu. Masa itulah iman. Iman ni bukan mengaji, bukan masa mengaji je Allah Tuhan kita, dah selesai cuci tangan. Bukan macam tu. Iman bukan macam tu. Iman ni dah belajar teori tu, macam mana? Ni 24 jam ni duk rasa ni ke Allah Ta'ala ni, hati ni hidup ke Allah Ta'ala ni, tu iman. Macam mana nak buat tu? Tu yang duk sebut ni ada. Jadi teori-teori yang kita belajar tu nak bagi kenal. Hatta kederat kita ni rasa Allah yang bagi kederat kita. Kalau kita duk rasa aku ada kederat, makanan bagi kederat, macam mana pun benda-benda tu lah halangan kita tu. Itulah cabaran kita tu. Itulah istilah yang sebut dalam Quran hadis, itulah fitnah kat kita tu. Fitnah. Satu orang telah uji kita dengan kesenangan, kesusahan. Innama nabluukum wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Kami uji dengan ada baik, ada buruk, ada sihat, ada sakit. Maksud apa? Ni semua ujian kita. Ujian apa? Ujian apa yang kita lalu kena tempuh, tapi hati tetap isbat Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Macam mana tu? Walaupun jasad ni, mata, telinga, bau, mulut, sentuh ni semua makhluk, tapi hati tu boleh musyahadah kepada Allah khalik makhluk. Kita punya pelajaran besar situ, tauhid ni. Tauhid ni lagi dapat tu. Dapat tu laluan sirat. Pasal apa? Inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Bukan saja nikmat makan, minum, anak, bini, boleh ada tempat tinggal. Tu saya kata yang tu babi pun ada. Babi pun dapat makan, minum, anak, bini, tempat tinggal. Anak, bini, makan, minum, tempat tinggal cara babi lah kan. Kita bukan babi, tapi babi pun dapat tu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada orang-orang yang Allah Ta'ala cerita. Orang Allah Ta'ala bagi nikmat ni apa ni? Nikmat iman. Iman ni apa ni? Iman ni nikmat hati tu boleh kenal dengan Allah Ta'ala tu. Iman tu. Hati tu boleh perasan dengan Allah Ta'ala. Sedar Allah yang bagi jadi aku. Yang tu padan dah sebenarnya. Iman dah tu. Kata kalau banyak-banyak lagi dia jadi tak tahu. Orang kata apa? Tak ketahuan pula apa yang kita nak buat. Bagi sedar, tak adalah aku ni, melainkan Allah yang ada aku. Alhamdulillah. Cuma kadang dia hanya satu maklumat, dia tak seronok. Itu yang kena belajar lagi. Tapi macam mana pun kena usaha, benih iman tu mesti bagi hidup.
Pasal ditaklif atas kita untuk dapat iman. Dan kita dah belajar iman ni nak dapat dengan dalil. Dalil dia apa? Baru alam, akhlak ni. Aku ni, dalil Allah Ta'ala ada. Lah, Allah bagi ada aku. La ilaha illallah. Aku asal lah iman ni. Daripada situlah Allah Ta'ala bagi jadi aku. Iman tu dengan sedar ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia memang bila waktu sedar, tak nak buat apa, sedap, makan tak sedap. La ilaha. Tapi bila lapar, orang panggil tak? Ustaz, makan dah ni. Jom. Yang ada lapar ni. Bila lapar kan, lupa pula kat dia. Lupa dia je rezeki. Makan sedap, semua ada. Air Milo ada, air teh ada, teh O dah. Apa nak sebut? Makanan dia ada nasi goreng ada. Lagi makan tengah hari, merangkap lah tu sekali. Semua ada. Makan lupa pula dah ke dia. Ya Allah, makan boleh lupa ke dia? Padahal dia yang bagi kita makan. Orang belajar makan kita ingat, tapi tak sedar Allah yang bagi rezeki. Kacau lagi tauhid dah. Saja saya sebut-sebut bab tu. Maksud apa? Memang itulah perjalanan harian yang kita duk lalai. Dosa kita tak sedar ke Allah Ta'ala tu. Itulah dosa kita. Itulah ulama-ulama duk hurai kita punya dosa tu lah. Kalau dosa zahir ni pun ada, duk mencuri, duk rasuah, duk pau orang, duk judi, duk minum arak, tu lagi gila punya dosa lah tu. Tapi kalau yang tu kita dah orang masjid, orang duk mengaji ni, kita dosa tu alhamdulillah tak ada. Nak fokus dosa apa? Nak fokus dosa ni. Dosa yang kita tak perasan dia dosa. Padahal dialah antara sebesar-besar dosa. Sekali lagi sebut. Dosa yang kita sebut ni, dosa yang kita tak perasan dia dosa, sedangkan dialah sebesar-besar dosa. Pasal apa? Dosa dengan Allah Ta'ala. Dosa kufur dengan Allah Ta'ala. Dosa syirik dengan Allah Ta'ala. Kufur dengan Allah Ta'ala pasal apa? Pasal tak boleh sedar ke dia. Itu makna kufur. Terhijab dengan dia, terdinding dengan dia, tak ada perasaan dengan dia, tak ada hati sanubari dengan dia. Duk perasaan ni aku, perasaan ni makhluk. Duk perasaan ni apa yang ada, makhluk, duit, makan, minum, harta benda, tempat tinggal. Tak perasan kepada Allah jadikan aku, Allah jadi sediakan tempat minum aku, Allah jadikan sediakan rezeki aku. Semua dia dah tentu azali. Ni dia laksanakan je. La ilaha illallah. Tak dapat tu. Kena risau. Maksud apa? Hak tu tak ada, laluan sirat esok kacau. Jadi kena menengok. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Ajar dah buat. Latih. La ilaha illallah. Zikir dan fikir. Macam mana pun yang kerja harian dia tak buat. Lepas tu zikir-fikir tu nisbah tu. Takkan nak duduk zikir-fikir dah. Kerja teruskan. Dan tak semestinya bila kita telah, kita bela kambing, kita bela lembu, kita bela arnab, apa ya tu yang boleh buat aktiviti lah. Yang tak ada aktiviti ni yang duduk rumah senyap, makan tidur, tambah pula PKPD, kena kawat habis, duduk keluar rumah pun tak boleh. Buat apa? Tetap mesti yang nak bagi dapat tu tauhid. Tahu-tahu mati je pasal kena COVID macam mana? Mati dalam keadaan mentauhid dengan Allah Ta'ala. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Lepas tu kena istilahnya apa tak ada. Kalau ada iman tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Masalah kita ni apa? Iman tu tak ada. Walaupun duit banyak, walaupun sihat, bermasalah. Walaupun pangkat dilantik jadi Perdana Menteri pula, bermasalah. Pasal apa? Iman tak ada. Na'udzubillah. Hadan Allah ila siratul mustaqim. Okay, nisbah kita bicara ni, kita akan lalu sirat. Wajib beriman ada sirat. Salah kalau ada orang kata titian sirat ni sebenarnya tak ada, dia simbolik aja. Jaga. Bak akidah ni jaga, jangan tak tahu ada aja setan yang ajak tak betul. Ada. Ada orang kata titian sirat ni sebenarnya tak ada. Pasal apa? Dah ada hisap, dah timbang amal. Buat apa nak ada sirat lagi?
Astaghfirullahaladzim. Yang cakap ustaz tu mati dah pun. Tak payah sebutlah nama, tak elok sangat kan. Tapi jaga, ada orang sebut macam tu. Itu masalah tu. Berkelahi dulu kan? Ya Allah. Pasal kita wajib beriman benda tu realiti, bukan fantasi, memang betul. Ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah kata memang ada sirat tu, dia bukan simbolik. Ada benda yang memang simbolik, yang ni bukan simbolik, yang ni memang real betul. Dia kata sirat apa? Yang titi jambatan, bahasa dia sebutlah. Titi ke jambatan sirat ni? Apa beza titi dengan jambatan? Titi besar lah. Titi dengan jambatan mana besar? Tak tahu mana besar. Titi dengan jambatan mana besar? Kalau nak lalu parit, lalu jambatan ke lalu titi? Titi kat jambatan masa bila? Dalam raya pun naik jambatan kan? Untuk jambatan dengan titi mana besar? Jambatan. Pandai. Tadi kita tak tahu. Oh, tak kena soalan lagi. Jambatan lagi besar. Titian sirat ni besar ke kecil? Untuk titi ke jambatan? Jambatan. Bukan titi. Titi pun dia, jambatan pun dia. Maksud apa? Dia ikutmu. Kalau kita belajar dalam bab-bab cerita bab sirat ni, halus dia, nipis dia, rambut selai ni, berkaitan tutup guru ulama, rambut selai belah 7. Wih, selai belah 7. Selai rambut belah 7. Nak menunjukkan apa tu? Halus ni dia. Dah selai belah 7, tajam tak? Titian sirat tu lagi tajam daripada mata pisau cukur. Pisau cukur tau? Mengapa? Tambah yang gambar buaya tu. Buaya pun boleh terbelah dengan pisau cukur. Nasib super stainless. Saja kita buat lawak bodoh sikit tu lah kan. Tapi nak cerita apa? Pasal apa cerita sirat macam tu? Maksudnya halus tu macam mana boleh halus tajamnya tu? Mengikut iman masing-masing. Kalau orang iman tebal, macam mana? Dia tak rasa jambatan pun, rasa macam tanah lapang je. Sampai. Lagi nipis iman, lagi nipis iman, lagi nipis iman, tu nak jalan tu neraka. Tak nampak pun titian sirat. Tu nampak macam pisau cukur. Pisau cukur dengan apa? Kita pijak badan 80 kilo pijak pisau cukur macam mana? Macam agak-agak yang lah turun. Wah. Apa masalah tu? Iman lah. Jadi apa yang tujuan saya sebut ni nak kata apa? Pasal kita beriman dengan sirat, alhamdulillah. Oh tu macam mana nak lepas dengan cerita gerun tu? Nak lepas dia sini. Kita masalah kita kat sini yang duk tidur ni. Subuh tidur, zuhur tidur, duha tidur. Lepas kuliah subuh tu, sebelum subuh tidur, kuliah subuh tidur, lepas subuh tidur, duha tidur, kuliah duha tidur, zuhur tidur. Melantak sedar. Kacau. Jadi di mana tauhid dah? Apa benda agama yang kau bawa Kau bawa agama tidur? Sikit lah. Memanglah kena lawat. Yang tu yang baru nak sedar. Tu yang kalau boleh sedar salah, sekurang-kurangnya. Pasal kita hidup mati tak tahu apa hari. Saya pun saya hidup apa hari saya tak tahu. Mesti sedar mengaku, ya Allah, aku ni tidur banyak, ya Allah. Aku tahu apa yang kena cari, tapi tidur banyak ni. Kau ampunkan aku. Itu mati. Mati dalam minta ampun. Mati dalam sedar. Mohon maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Ada khauf, ada rajak dengan Allah Ta'ala. Mati iman tu namanya. Sekalipun tak boleh masuk pangkat Nabi-Nabi Rasul, tapi iman sabit dah tu. Maksud apa? Kenal diri, tahu diri, kenal siapa empunya diri. Yang empunya diri kita Allah.
Mengaku pula, ya Allah aku ni lemah macam ni, aku banyak dosa, aku lalai, aku duduk tidur ya, awak lah mengantuk sangat. Nak kata melantak, tak kuat melantak mana pun, tapi tidur je lah. Dengar kuliah ni macam tersumbat je telinga, tak masuk apa dengar pun. Wajib atas kita kena muhasabah diri, wajib atas kita kena ada iman dengan ilahi macam tu. Kalau boleh taat pula, itu yang tak boleh taat. Yang boleh taat pula, wajib juga dalam keadaan sama untuk tauhid dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak boleh taat ni, melainkan Engkau yang beri la ilaha illallah. Kau rahmatilah aku. Untuk ada orang pula minta kita tolong doa pula. Kita pun tak tahu mana. Dah dia minta tolong doa, doalah. Sebab apa? Kita pun dapat limpah kurnia Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala bagi juga limpah kurnia kat dia. Tapi jangan tak tahu, nisbah limpah kurnia dari sudut rahmat dan iman ni, entah Allah Ta'ala bagi kat dia lagi besar lagi. Pasal dia minta, dia ada hati dia dengan Allah Ta'ala. Dia ada khauf dengan Allah Ta'ala. Dia ada rajak, ada harapan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dia rasa begitu susah. Kita ni rasa macam akulah orang paling hebat. Mampu kita. Akhirat esok tengok dia masuk syurga, kita lambat. Tak sangkut kita. Dia lepas. Pasal apa? Pasal iman dia betul. Memang dia nak buat tu dia susah, dia minta pertolongan, dia ada khauf dan rajak Allah Ta'ala. Iman dia ada, hati sanubari dia betul, dia kenal Allah Ta'ala, dia boleh muhasabah diri dia. Yang kita ni duk boleh taat ni, duk rasa aku hebat, out, kita yang out. Kita tak rasa apa yang ada tu limpah kurnia Allah Ta'ala. Tu cabaran iman ni besar. Cabaran iman ni besar. Bukan iman ni kita berjaya, kita hafal apa, kita boleh taat, kita boleh sembahyang, itu iman. Iman ni hati punya kerja. Jaga elok, jangan mengaji elok. Bagi habis saya dengar saya sebut apa tu, jangan salah tafsir lah. Bukanlah maksudnya tak payah sembahyang, tak payah mengaji apa, bukan kepala otak kau, bukan saya maksud saya macam tu. Walaupun dah taat apa-apa macam mana, buat apa Al-Quran, mengaji, mengajar penuh, sibuk apa macam mana, iman tu sah. Tahu mana iman? La haula wala quwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Itu iman. Nabi Rasul yang hebat tu macam mana? Hadza min fadli rabbi. Ana basyarum mislukum. Aku manusia biasa je, ya Allah. Kalau ada pun semua limpah kurnia. La takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku urus diri aku walaupun sekelip mata. Tu Nabi Rasul tu siang malam kerja dakwah, hati dengan keadaan sentiasa kenal Allah Ta'ala. Taat dia tu makin menzahirkan hamba dia, kehambaan dia pada Allah Ta'ala. Yang tu baru iman. Tapi kalau taat makin sombong, taat makin rasa hebat diri, makin menzahirkan pandang diri, rasa kehebatan diri sendiri, tak ada iman, tak ada iman lagi tu. Na'udzubillah. Allah Ta'ala pelihara kita. Pasal pelajar tu yang kita pelajaran iman ni, kena jumpa ada orang ada iman kat kita, cerita kita bab iman ni, baru kita kena akan dilondehkan diri kita siapa, mana iman ni. Sikit bahasa gitu lah. Sebab iman ni dia bab kenal Allah Ta'ala, bab kenal. Orang memang ada iman, kita dengar daripada dia, tutur kata dia, walaupun dia orang awam je, tapi bila ada iman, tersentuh hati kita dengan dia. Tapi orang tak ada iman, walaupun hebat-hebat tengok mufti lah, apalah, dia cakap sikit pun tak masuk hati sendiri kita. Na'udzubillah. Okey. Asal nak sebut titi ke jambatan? Tak ada masalah bahasa tu. Pasal apa? Pasal dia berbeza mengikut siapa yang lalu. Satu, alam akhirat ni dia mengikut kita punya ikhtiar di sini. Sana ijbari je. Sana ijbari. Sini elok, sana elok. Ya, dia sipil tu. Jadi apa kita punya usaha? Perelokkan keadaan di sini, betulkan keadaan di sini. Betul kan? Contoh lah, nak bangun pagi payah macam mana? Tidur tempat yang boleh mudah bangun.
tidur di masjid, tidur di surau. Susah tidur cerok tu. Tidur kat tempat imam ni. Silakan. Ni, tidur kat ni. Ada lapik ni. Tidur sini. Takkan orang sembang sembahyang subuh kita tidur tempat imam. Terbayang muka. Terbayang muka tu bangun. Jadilah takat tu kan. Cari tempat yang boleh bangun, tempat yang boleh membangunkan kita untuk taat kepada Allah Taala. Tu pun taat terpaksa tu. Macam mana nak sebut tu lah, nak kata cari jalan-jalan iman tu. Pasal taklif buat kita iman. Ayat Quran berapa banyak? Ya ayyuhallazina amanu. Dalam keadaan duk beriman pun dia perintah lagi macam-macam. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Ya ayyuhallazina amanu. Nak menunjukkan apa? Banyak tuntutan dia kat kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nak pergi ke orang Taala kena ada wasilah. Pasal kita sendiri atas hebat kita, atas faham kita, atas reti kita tak ada. Kita ni tak ada lain melainkan sebab sedekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Satu ada kita. Ada sesuatu kat kita ni pasal sedekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah siapa lagi? Siapa pewaris-pewaris Nabi? Apatah lagi yang kita ada salah silah yang telah dianugerahi. Mereka ni lah tok guru kita lah, alim ulama ni lah, yang dengan itu, dengan sedekah-sedekah mereka lah maka dapat kita. Atas faham kita, atas reti kita, atas hebat kita, amalan kita, apa ada kita kalau tanpa mereka. Satu, kita kena ada apa? Ada rabitah, ada irtibat, ada wasilah kita dengan mereka. Satu, kita ada doa dengan mak bapak pasal kita datang sini melalui mak bapak kita. Kita ada doa untuk guru pasal tak boleh kenal kita orang Taala melainkan guru kita. Ada wali ulama dari sudut tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, mana boleh ada apa kita melainkan mereka lah yang tunjukkan jalan kat kita. Memang semua jalan ni sampai salah silah dia sampai kepada tabi'in sahabat, sampai Nabi SAW. Yang tu ada kita. Tu nak banding kita pula dengan Nabi. Jauh untuk saya lah dengan Nabi, tak salah. Dengan tok guru kita pun kita dah jauh dah. Tu macam mana? Doakanlah untuk kita, guru kita. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyaikhina. Tak ada pun sebutlah dengan bahasa Melayu. Untuk tak kerti Arab, belajarlah pula Arab. Yang tu yang untuk Arab tu. Itu tak dan nak belajar Arab, iman mesti dapat. Iman mesti dapat. Okay. Jadi nak sebut apa tu? Iman dia bukan benda nak dapat, dia bukan nanti jadi alim, bukan nanti harta banyak. Tak. Iman, orang dhaif, orang fakir miskin, orang jahil pun boleh dapat iman. Jahil apa? Jahil tak ada ilmu-ilmu kesarjanaan tu. Wafi bahasa itu lah. Ilmu sarjana tu. SPM tak ada, STP tak ada, matematik pun lembab. Matematik pun lembab begitu. Bahasa Melayu pun tak lulus, buat karangan pun tak kerti, cakap Melayu pun pelat, bopi gitu kan. Cakap pun sengur. Tapi iman ada. Iman ni nak ada perasaan dengan orang Taala, ada hati dengan orang Taala, tu iman. Iman tu nak dihasilkan. Allah. Jadi nanti antara benda yang akan berlaku lalu sirat. Lepas lalu sirat, barulah istilahnya menjejakkan kaki kanan dalam syurga. Betul nak lalu sirat tu macam mana rupa? Bukan macam lalu atas jambatan tasik Raban. Bukan. Itu macam mana? Macam-macam cobaan itu. Kalau ikut kita belajar bab khas, bab sirat ni, ada macam-macam roadblock itu. Roadblock tauhid, roadblock hanya banyak roadblock amal, roadblock sembahyang, rukun sembahyang, rukun iman, rukun Islam 5 tu, ucap kalimah syahadah tu, semua ada roadblock. Atas titi tu ada roadblock. Atas titi tu ada roadblock. Nisbah lalu pula macam mana? Bawah api, bayang tengok panas macam mana.
Bukan asap, api. Api pula, api neraka bawah tu. Uish. Macam mana asap, macam mana panas, tak tahu nak cerita lah. Lepas tu dia ada kalalib, ada pencangkok yang sentiasa duduk menyambar. Ni kalau jembatan ni orang lalu ni, jaga. Bukan atas kebijaksanaan kita untuk nak lompat apa tu, tapi dia adalah ijbari. Kat sini macam-macam cangkok yang menyebabkan kita boleh tersangkut, boleh lupa Allah, semua kita boleh lepas. Lawan semua, nafsu, syaitan, makhluk, kawan, handset, apa semua, iblis, dajjal, wahabi, ya boleh. Semua cangkok tu semua kita boleh lepas. Esok di atas sirat tu, macam mana boleh sana? Sini. Lepas. Sini. Praktikal yang sini. Sini akan zahir yang kat sana. Sana tu penzahirannya. Sana tu bukan di atas kederat kita buat. Kederat kita pasal ikhtiar kat sini. Sana tu balasan. Betul? Macam mana nak betul sana? Sini bagi betul. Prinsip tu mesti faham. Mesti sedar. Nak bagi betul, sini tempat bagi betul. Sekali lagi sebut. Sini tempat bagi betul. Sini tempat bagi betul. Tak betul sini, engkau susah hatilah kat sana pun. Tak bermanfaat sikit pun. Tak bermanfaat sikit pun. Satu, wajib iman. Tasdiq dengan hari akhirat ni. Tasdiq tu sampai macam mana? Faham di sana, boleh betulkan diri di sini. Kalau faham di sana, tak betulkan diri di sini, belum tasdiq. Namanya, belum membenarkan, belum mengiyakan. Kalau bahasa kasar ni, belum iman dengan hari akhirat. Belum iman lagi. Belum iman lagi. Maksudnya macam percaya tak percaya, acuh tak acuh, syak, zon, waham. Sedangkan kena yakin. Yakin ke kat sana? Tengok cerita macam tak yakin ni pun. Gaya tu macam tak ada hati. Ngaji pun tengok macam ni, macam sial lah. Nasihat apa dah korang? Macam orang tak iman je. Macam tak ada tasdik. Orang ada tasdik macam mana? Uish. Lagi cerita, lagi faham, lagi istilahnya membelalakkan mata kita untuk kita sedar. Allah. Pasal faham sana, faham. Bila faham? Bila faham sana, faham dengan fitnah, faham dengan ujian, faham dengan iblis, setan ni. Lagi faham, makin faham. Makin faham tak buat apa? Buat apa? Takkan tak ada tindakan. Tindakan dia di sini. Tindakan dia sekarang ni. Sekarang ni. Faham tak faham? Satu kalau disebah sama Rasulullah, siapa faham tu terus meloncat. Pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus bertindak tu. Kau perintah apa kat aku ya Rasulullah? Sami'na wa ta'ala. Aku percaya sangat dah. Tak ada ragu sikit pun. Kau suruh je apa? Tu kalau baru masuk Islam, kalau Rasulullah kata masuk Jawi, masuk Jawi tak? Macam apa? Iman dah ada, tak ada masalah. Ikut aku hijrah ke Madinah, selai sepinggang. Selai sepinggang Rasulullah. Jom, selai sepinggang. Macam apa? Iman ada. Ini masalah kat kita ni apa? Masalah iman. Satu, iman ni bukan dabik dada iman. Kan? Iman ni, boleh faham tak? Apa yang kita duk bicara ni, lalu atas sirat, tu ada syurga, bawah dia neraka. Ada apa-apa perasaan kat situ. Lepas tu, macam mana nak lepas ni? Yakin tak nak lepas tu dengan kita ingat ke Tuhan? Nak ingat Tuhan tu macam mana? Tuhan ni apa? Kenal tak kenal? Belajar tak pernah belajar? Reti tak reti lagi? Hidup tak hidup di hati sanubari? Belum lagi. Maksudnya taubat dengan dia lain. Itu bahasa saya lah kan, kasar sikit lah. Taubat dengan dia lain. Banyak yang kita kena belajar. Maksudnya kita je duk rasa macam kita satu duduk, satu martabat, satu kedudukan. Rupanya apa pun tak ada ni. Iman tu Allah. Iman apa benda gitu. Iman ni hati tu. Dah.
Faham la ilaha illallah. Faham macam mana nak isbat ya Allah ni ilah. Baik. Jadi seterusnya akan tempuh dia lalu sirat dan neraka. Bila neraka ni bawah daripada sirat tu neraka. Bawah daripada sirat tu neraka. Alhamdulillah. Itu kalau jatuh macam mana? Jatuh tu kena istilahnya dibakar dalam api sekadar dosa yang ada. Tu naik naik lagi pada mahsyar, lalu lagi terlepas lagi, debum jatuh lagi. Sampai masa dia naik pula, jalan lagi, sangkut lagi, kedebung lagi, jatuh lagi. Duduk kedebung tu berapa lama? Tengok masing-masing punya amalan, masing-masing punya iman. Hadanallah ila siratal mustaqim. Renung je nak. Macam mana kita ni? Macam mana kita ni? Baik. Dan dapat syafaat Nabi SAW. Dan antara perkara berlaku di mahsyar esok apa? Dapat syafaat Nabi SAW. Begitu juga bukan saja Nabi Muhammad SAW, bahkan kemudian yang seumpama Nabi SAW. Jadi maksudnya antara pemberi syafaat ni bukan Rasulullah seorang aja, ramai lagi. Tapi syafaatul uzma, syafaatul kubra hanya Nabi SAW. Apa maksud syafaatul uzma, syafaatul kubra? Syafaat paling besar, syafaat paling agung. Istilah dipakai syafaatul uzma, syafaatul kubra. Apa benda tu syafaatul uzma dan kubra ni? Di akhirat esok, di mahsyar esok, tak ada siapa yang akan boleh nak minta, nak memohon pada Allah Ta'ala untuk dimulakan perbicaraan dan perhitungan dan penyelesaian dan penghakiman di akhirat esok, melainkan nak mula dia tu tiada lain melainkan dengan menghadapnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dipanggil syafaatul uzma, syafaatul kubra. Satu, semua Nabi-Nabi Rasul bila di akhirat esok, antara ijbari yang akan berlaku, semua orang akan berusaha untuk pergi cari Nabi Adam. Kenal Nabi Adam? Kita muka tak pernah tengok tak? Untuk macam mana nak jumpa Nabi Adam esok? Allah Ta'ala akan ilhamkan kita pergi cari Nabi Adam. Semua manusia. Nabi Adam ikut aturan satu-satu. Masyhur sebut ulul azmi itulah. Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang tu antara yang disebut. Tu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Last sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit soal. Kenapa buat bodoh itu? Kenapa tak terus jumpa Nabi Muhammad? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kenapa tak pergi jumpa Nabi Muhammad terus? Apa buat bodoh pergi jumpa Nabi Adam? Jumpa Nabi Muhammad terus lah. Pergi jumpa Nabi Adam tu berapa tahun nak cari dia? Lepas tu kenal dengan orang ramai-ramai tu. Nak cari bangkul batu pun orang sesat, tak jumpa. Habis-habis bangkul belimbing. Saja saya sebut itu kan. Nak jumpa Nabi Adam macam mana nak jumpa? Soalan saya, kenapa tak pergi jumpa Nabi Muhammad? Kenapa pergi bodoh pergi jumpa Nabi Adam pula? Jawab, apa mana? Mana jawab? Siapa? Ijbari. Berapa kali saya dah sebut dah, takkan tak faham ni? Nak kata saya kira tu. Apa makna ni? Bukan ikhtiari. Memang akan jadi macam tu. Tak ada siapa yang boleh nak pintas tu. Tak boleh. Pasal apa? Dia adalah ijbari. Maksud ijbari ni bukan ikhtiar kita. Memang akan hilang, semua orang akan pergi cari Nabi Adam dulu. Nabi Adam kata apa? Nafsi. Jangan salah tafsir. Itu kita dah belajar dah bab Nabi yang Rasul kan. Jangan duk kata Nabi Adam pun buat dosa, dia pun kata nafsi. Kepala otak kau. Nabi Adam bukan masalah dosa, dia kata nafsi. Pasal apa dia kata nafsi? Pasal dia kenal orang yang boleh bagi syafaat uzma ni hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa lah melainkan Nabi Muhammad. Satu dia kata nafsi. Hai aku. Aku ada urusan aku kena fikir.
Aku takkan ada upayanya untuk mohon pada Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, isyarat tu apa? Dia kenal sahabat Rasulullah, orang yang boleh minta syafaat ni hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Satu dia kata nafsi nafsi, nafsi nafsi. Kau tak kenal lagi ya? Kau tak tahu lagi ya? Bahasa lebih kurang itulah. Hampa tu minta kat aku apa? Hampa tak belajar ke bab tauhid dulu? Yang bagi syafaat ni hanya Nabi Muhammad. Dia minta kat aku apa? Nafsi nafsi, nafsi nafsi lah. Aku lah. Dia minta kat aku apa? Aku tak boleh bagi apa? Nabi Muhammad je boleh. Okey, yang tu kat akhirat sana. Tu macam mana nak pergi lurus tu? Jalan. Kat sini lah. Banyaklah selawat kat Nabi. Selawatlah atas Nabi. Macam apa? Wasilah kita dengan Nabi. Orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling mustajab adalah Nabi Muhammad. Syafaatul uzma adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa wasilah kita nak boleh pergi akhirat esok boleh selamat? Apa jalan? Muhammad SAW. No other ways. Itu macam mana jalan untuk boleh selamat dengan Nabi Muhammad? Macam mana? Ada hubungan dengan Nabi Muhammad macam mana? Bagi Nabi Muhammad kenal kita. Macam mana Nabi Muhammad boleh kenal kita? Banyak salawat salam dengan dia. Banyak bagi salam dengan dia. Banyak salawat salam dengan dia. Lagi banyak kita salawat salam dengan dia, lagi dia kenal kita. Banyak mana salawat? Banyak mana baca Quran? Itu yang kata kena susun tu. Quran kena ada, selawat kena ada, istighfar kena ada. Pasal nak mengaji, nak faham ni pun satu hal ni. Masa mengaji pun kena ada. Kena ada tak? Amal aja pun dia tak boleh tak? Dia tak boleh nak membangun jiwa, tak boleh. Jiwa tak terbangun. Betul tak? Jadi ada benda kena mengaji, ada kena dengar, ada kena nasihat. Masa yang sama dah ngaji, semangat ada, dah ilmu pula bodoh. Quran tak boleh nak baca. Selawat pun tak faham. Tak ada perasaan cinta. Bahasa Arab pun tak kerti. Dia selawat pun Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad. Tak faham apa? Hati tak hadir. Itu yang apa jalan? Apa jalan nak bagi selesaikan semua tu? Bahasa Arabnya, nahwunya, sarahnya, balaghahnya. Ngaji. Pasal nak dapat kita bicara, nak dapat iman ni dia kan macam tu lah. It's not easy just prick your fingers to get the answers, you know. No. Benda yang paling rumit untuk nak faham. Saya ngaji tutup guru yang dah faham pun dia kata, saya pun kalau ikut banyak benda tak faham lagi ni. Kita mengaji dia kata macam tu lagi. Kita yang bodoh ni orang rasa aku tak ada aku faham Tuhan kita Allah. Okey wah Nabi Muhammad. Okey wah. Kita yang bengong kita cakap macam tu. Orang yang faham ni macam mana? Tak terus dia duk faham tu pun kata dia. Tak ada apa lagi ni. Kena mengaji lagi. Kadang orang boleh cerita lagi ni, aku nak mengaji lagi, nak faham iman dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Allah. Jadi asal nak sebut tadi, kenapa tak pergi jumpa Nabi Muhammad terus? Pergi jumpa Nabi Adam, pergi bodoh jumpa Nabi Adam apa? Dia ijbari. Bukan ikhtiari. Asal nak sebutnya juga kena pelihara. Jangan salah akidah sampai kata Nabi Adam berdosa. Kita dah cerita Nabi Adam lah. Contoh, kalau cerita ni Nabi Adam pun tak betul, ni Nabi Rasul tak sama lain lah. Lain tak sama. Seawal-awal Nabi Adam kau tak faham cerita Nabi Adam, macam mana nak faham maksumnya dia? Macam mana kau cerita Nabi Muhammad, macam nak cerita Nabi-Nabi yang penuh-penuh cerita, yang penuh tribulasi ni. Cerita macam-macam ni, macam mana nak murnikan cerita-cerita tak betul tu. Untuk nak harap akhirat nak lalu atas sirat, betul nak dapat syafaat Nabi, nak dapat minum daripada kalam Nabi. Tui, yang turut masa tui lah kan. Nampak? Jangan main, buat-buat macam ni. Ya Allah, ya Allah. Saya sebut tu apa? Nak sebut atas jalan sabab, ikhtiar. Pasal dia ada istilah syarat yang perlu kita sempurnakan untuk dapat masyrut. Dah ada muqaddam baru ada tali, ada syarat baru ada jawab syarat. Syarat pun tak ada. Nak syarat apa ada? Apa pun tak ada. Apa semangat apa pun tak ada. Perasaan apa pun tak ada. Tiba-tiba nak dapat balasan masuk syurga kan. Bopi bahasa itu kan. Siapa kita? Apa kita ni? Jadi antara pemberi syafaat dan syafaat besar sekali adalah syafaatul uzma, syafaatul kubra, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bayangkan semua Nabi-Nabi Rasul kita jumpa tu semua kata nafsi, 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 nafsi. Sampai kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dia kata ana laha, ana laha, ana laha, ana laha ya ana li syafa'ah. Akulah orangnya nak bagi syafaat kat kamu. Akulah orangnya. Nak bayang nak kedudukan Rasulullah macam mana. Satu, sebelum jadi langit bumi pun Rasulullah kedudukan tinggi. Sebelum Nabi Adam, Nabi Muhammad dicipta, Nabi Adam ni pun Rasulullah memang sentiasa. Rasulullah ni nisbah kejadian sebelum jadi makhluk, dia lah awal. Nisbah akhir makhluk pun dia lah awal. Pasal nisbah Abdullah tak ada lah siapa boleh challenge Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena kenal kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kenal, semua Nabi-Nabi kenal kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita umat Nabi Muhammad kita tak kenal Nabi Muhammad, masalah tu. Semua umat dulu berselawat salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak selawat atas Nabi Muhammad, yang buat masalah tu. Jadi kalau ada masalah macam mana? Memang kita banyak masalah. Memang kita bermasalah. Memang bermasalah. Memang bermasalah. Apa kita punya matlamat hidup nak capai apa? Itu yang saya kata, subuh mengantuk, sebelum subuh mengantuk, masa subuh mengantuk, kuliah subuh mengantuk, lepas subuh mengantuk, lepas subuh tidur, kuliah terapan pun tidur, buat kerja pun tidur. Tidur rupanya. Ya Allah, ya Allah, ya. Astagfirullah. Boleh jawab tu kot. Tidur banyak ni. Syaitan ada ke? Oi, Yop, tidurlah Yop. Ada syaitan dekat itu? Tak ada. Jadi ikut siapa? Bukan ikut syaitan, nafsu lah tu. Macam mana boleh ngantuk? Macam hal lah. Tidur lewat ada. Tak tahu buat kerja apa, kadang tidur lewat, tidur awal pun ada. Tapi tidur. Tu kena lawan tu. Lawan tu tak lawan. Memang. Jadi tu yang kata ulama kita dia orang dah lalu. Yang tu yang kata-kata ulama tu apa? Nafsu dengan syaitan ni. Nafsu ni 70 daripada syaitan. Syaitan satu je. Nafsu 70. 70. Jadi banyak tidur tu nafsu syaitan. Nafsu. Jadi antara nafsu jadi macam tu siapa? Pasal nafsu ni dia dah ikut syaitan banyak dari sudut macam mana? Banyak benda yang nisbah syaitan, kalau nisbah sebut ke dia lah, dia hilangkan ada rasa yakin dengan orang Ta'ala. Dia relax. Dia tak ada apa nak risau. Tunggu hati masa macam dia. Dia dah rasa, dia dah rasa kedamaian diri. Dia boleh tidur relax. Happy. Tak ada merusingan. Kan mereka ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada begitu. Apa nak di ke depan? Oh, tak ada susah hati, tidur. Kita lagi kita berjalan, lagi kita duduk sibuk, lagi kita akan rasa nafsu kita macam ni. Nafsu kita macam ni. Nafsu kita macam ni. Syaitan ni kita tak fikir pun syaitan tu. Kita ada jalan buat orang salah ni, syaitan lari awal-awal ni. Tak payah sibuk. Syaitan ni kita tak usah sibuk ke dia. Kenapa? Lah, sibuk ke dia buat apa? Duk sibuk fikir syaitan ni jahat. Tak payah fikir memang dia jahat ke tuan. Kau salahkan dia pun tak ada guna, tak ada guna. Salahkan diri kau. Tak ada guna marah syaitan. Celakanya syaitan, kau tipu aku. Tak, kau yang tipu diri kau. Kau dah tidur kan. Ya betul. Saya ngaji dulu, ada guru saya sebut macam ni. Dia kata apa? Jangan salahkan syaitan. Dan salahkan nafsu. Satu hal lah kan.
Kita salah ni nafsu aku lah jahat. Nafsu aku jahat, aku tak jahat. Bagus tu kan. Nafsu aku lah tu kan. Panjang tu nak sebut apa tu, sekali lalu sebut biar macam tu. Ni duk marah syaitan, celaka punya syaitan. Celaka apa? Engkau tu celaka, engkau dah ikut dia apa. Perintah Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut langkah syaitan. Nampak ke tapak syaitan? Nak maksud kata jangan ikut langkah syaitan, tapak syaitan tu. Jangan ikut jalan-jalan syaitan. Jalan-jalan syaitan, macam mana jalan syaitan saya suka. Saya nampak lorong dia. Jangan ikut jalan syaitan, jangan ikut cakap syaitan, suruhan syaitan. Syaitan suruh apa? Syaitan suruh lalai, syaitan suruh tidur, syaitan suruh gembira, syaitan suruh seronok, syaitan suruh jadi bodoh, syaitan suruh jadi maksiat. Syaitan, tu syaitan tu, jangan ikut langkah syaitan tu. Jadi dia punya alat dia nak bagi kita jadi macam dia tu apa? Nafsu. Tu yang lawan nafsu 70 kali daripada lawan syaitan. Jadi yang hari-hari ni duk lawan syaitan ke lawan nafsu? Lawan nafsu. Syaitan ingat Allah, dia lari dah. Sekali ulama kita yang dah ajar kita satu-satu ni, dia sebut satu-satu. Jadi yang banyak kita punya masalah depan ni apa? Masalah apa? Duk tidur banyak apa? Nafsu. Duk bengong apa? Main banyak apa? Duk tak peduli dengan ilmu ni siapa? Tak mau baca Quran siapa? Tak mau selawat siapa? Duk buat benda lalai siapa? Duk gelak ketawa siapa? Duk fikir dunia siapa? Duk tengok TV apa? Duk tengok internet apa? Duk tengok handset siapa? Tak ada jawapan lain. Nafsu. Tak ada doa ni siapa? Tak ada qobliyah ni siapa? Tak ada badiah ni siapa? Mengaji tidur ni siapa? Tak ada jawapan lain. Apa? Nafsu. Jadi kita punya pertarungan besar ni nafsu lah. Satu Allah Ta'ala sebut, antara nafsu tu apa? Ke perempuan. Antara nafsu tu apa? Ke harta. Tipu daya syaitan, Allah Ta'ala sendiri kata apa? Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya sungguh ni bukan main. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah dhaif. Memang tipu daya syaitan dia orang sangat dhaif sangat. Kalau kita salahkan dia esok pun, dia jawab kita. Kita minta dia atihim dhi'fain minal azab. Ya Allah, bawa mai syaitan, dia yang telah sesatkan aku. Wa qad adallani ani dzikri idz ja'ani. Dia telah sesatkan aku daripada nak ingatmu ya Allah. Bila dia datang ke aku, dia sesatkan aku. Kita minta esok, ya Allah, bawa mai iblis, aku nak dakwa dia macam-macam. Kita dakwa lah. Engkau lah sesatkan aku iblis macam ni. Tu cerita pendakwaan di mahsyar esok. Jadi ramai orang akan mendakwa iblis dan syaitan. Dia telah, kau yang sesatkan aku daripada zikir macam ni. Syaitan akan jawab macam ni. Senang. Dan Quran pun cerita lah siap-siap. Dia kata apa? Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Mungkinlah kata cerita syaitan akan jawab ni, kata dia apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Don't blame me, but blame yourself. Walumu anfusakum. Apa ni? Salahkan nafsu kamu, diri kamu. Don't blame me, jangan salahkan aku, salahkan diri kau. Ma ana bi musrikhkum, aku tak pernah pergi jerit pun kat telinga kamu. Biasa dengar syaitan jerit kat kita. Tidur. Ada siapa biasa dengar? Saya nak pergi Sekupang. Ada? Ada biasa tak? Ada tak masa tu? Saya biasa dengar. Makan banyak-banyak. Ada? Main bola, maghrib pun main. Betul duduk bawah lampu main gitar. Ada? Tak biasa dengar? Ada? Nampak pun tak? Suara pun tak dengar. Sebab tu tipu daya dia terlalu dhaif sangat. Sebab kerja dia lah, tapi tipu daya dia terlalu dhaif.
Yang masalahnya apa? Yang kuat ni apa? Ya. Antara yang memang isyarat Quran sebut macam mana? Inna kaida kunna azim. Dia nyalat dia kat situ. Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu adalah besar. Siapa kunna tu? Kunna ni domain apa? Siapa? Inna kaida kunna azim. Siapa kunna ni? Domain apa? Muannas. Tipu daya wanita besar. Satu, nak Elan nak bagi laku kereta pakai apa? Oh, tak faham soalan. Nak Elan nak bagi orang nak beli kereta, sebelah kereta ada gambar apa? Perempuan. Nak beli ubat gigi, sebelah ubat gigi apa? Perempuan. Nak beli kambing perap, so ada arnak perap pula. Berubah apa? Perempuan. Nak beli sabun mandi, gambar apa? Tapi perempuan. Nak buat sumbangan masjid surau pun, Elan apa? Perempuannya. Jadi perempuan jadi bahan Elan. Inna kaida kunna azim. Satu, taklah perintah hadis Nabi pun sebut, orang perempuan ni tutup, bagus. Pasal apa? Tipu daya dia besar. Bukan nak kata orang perempuan tu jahat, saya tak kata itu. Tapi dengan sebab perempuan tu tipu daya dia besar. Tipu daya dia besar sangat. Bukan saya kata. Quran bagi pernyataan itu, ulama kita dah bagi huraian satu. Satu orang perempuan yang faham dia punya kedudukan macam tu, dia tak akan bagi letak diri dia untuk jadi bahan tipu daya syaitan. Dia buat apa? Nobody can see me. And I also will see nobody. Even I can see everybody. I can see everybody. Nobody can see me. But I will not show myself to anybody except my husband, my father, my brother, who is my mahram only. Cakap putih, nak habis tu, punya putih. Dia tahu dia punya kedudukan macam mana. Dia takkan kata, you gatai tengok I buat apa, you tengok I bernafsu buat apa, tutuplah mata you. Orang bodoh cakap itu. Ya, orang perempuan kalau dia faham, dia beriman, dia akan tutup apa yang sepatutnya tutup. Dia akan jaga diri dia. Macam apa? Kedudukan dia tu walaupun opah, apa itu? Inna kaidakunna azim. Cerita tu, ayat tu cerita apa? Cerita Nabi Yusuf tu. Zulaikha tu siapa? Hak bela dia. Bahasanya apa? Mak angkat dia. Mak angkat dia bela dia. Mak angkat dia jatuh hati kat dia. Pasal masalah apa? Masalah pandang, masalah tengok. Nak sebut inna kaidakunna azim. Panjang tu saya cerita tu, punya cakap orang putih nak habis tu. Nak cerita apa ni? Masalah kita ni yang boleh tak selesai ni nafsu lah. Sepanjang ke situ sikit. Ke sana. Pasal kita ni nak bina iman ni, antara benda yang merosakkan kita punya iman ni nafsu. Pasal apa boleh rosak iman tu? Dengan nafsu tu dia jadi malas amal, dia malas zikir, dia suka tidur, dia suka buta, suka lara. Itu nanti yang rosak apa? Iman pun rosak, akidah pun rosak, amal pun rosak. Jadi balik tangan, balik esok macam mana? Alam barzah pun masalah, alam mahsyar pun masalah. Jadi nak selamat alam barzah macam mana? Iman lagi betul dengan Allah Ta'ala. Dan iman tu betul, insya-Allah amal betul. Tengok amalan pula kacau. Amalan kuat tapi rupanya rasa hebat diri, tak rasa semua tu anugerah ilahi. Habis. Saya ngaji, kalau tok guru yang ada saya duk ngaji, dia kata apa? Kita ni tak saduk perasan lah apa amal kita buat, duk sedekah, wakaf macam ni. Kita ada rasa hebat sikit je. Oh, aku sedekah, orang lain tak sedekah pun, habis lah. Macam kena makan api lah kita punya ibadat tu. Tak ada apa dah. Apa yang kita dah buat tu sebenarnya tak kena gaya. Anggaplah tak ada apa dah, habis lah, kosong lah. Ada sebesar zarah je ujub, riak, sum'ah, takabur, macam mana? Hasad. Habis.
Macam api makan kayu api. Untuk apa yang ada kat kita? Tak ada apa. Untuk apa yang kita dapat esok? Rahmat Allah je. Rahmat dan keampunan dia. Jangan duk berasa lah apa yang kita buat tu selamat yang kita. Tak ada apa-apa. Yang selamat yang kita apa? Rahmat Allah je. Maghfirah Allah Ta'ala je. Limpah kurnia Allah Ta'ala je selamat yang kita. Bukan tak amal kita. Tapi kena beramal lah. Kena beramal. Kena lawan nafsu. Untuk dalam masa yang sama nak betulkan tu apa? Betulkan iman. Dia nak faham proses tu. Kadang-kadang kita duk rasa kita beramal, kita dah rasa lega dengan amal. Dapat duit pencen macam ni, wakaf macam ni untuk pondok, tak apa, selesai dah. Inilah bekal aku di akhirat esok. Tak ada, silap kalau faham macam tu. Tak mana silap. Dah buat kewajikan tu dah bagus. Tapi duk rasa dah selesai dah. Aku pun duit habis dah. Tunggu pencen je lah setiap bulan. Ini aja lah. Kata yang ada aku dah selesai. Mudah-mudahan ni selamatkan aku akhirat esok. Aku dah ada wakaf. Ada amal jariah, aku dah selamat. Jadi sekarang ni tunggu pencen je lah. Pihak mampus. Kasarnya. Kena COVID mati. Contohlah. Macam mana? Dah selesai belum? Kenapa tak selesai? Dia berpegang dengan pencen. Out. Tak ada iman lagi rupanya. Iman tu tak ada. Pegang dengan pencen. Itikad dengan pencen. Habis. Dia itikad dekat wakaf. Tak betul. Kata betul kita apa? Nak pergi betul macam mana? Iman. Iman inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Satu saya ngaji kalau dengan Urdu ni, iman ni sekurang-kurang kita nak dapat kelepasan akhirat esok macam mana? Najat, adil se, nehi, fadl se hai. Urdu bolte Hasan. Tak faham? Kemenangan ni bila? Adil se nehi, fadl se hai. Jangan rasa apa yang kalau nisbah kita ada ni di atas sepatutnya aku dapat, aku dah sedekah, aku dah wakaf macam ni, aku mesti selamat akhirat esok. No, itu kan kelepasan lagi. Kelepasan tu kejayaan successful kita bila apa? Fadl se, apa yang ada kat aku ni semua limpah kurnia Allah Taala. Rahmat Allah, maghfirah Allah. Aku tak ada apa. Baru berjaya. Tu iman, itulah iman. Iman ni bila faham betul la ilaha illallah, macam mana dia punya huraian dia, apa dia? Fadl sahih, hadza min fadli rabbi. Allah fadl sahih. Semua ni limpah kurnia dia. Aku tak ada apa. Adil sini. Kalau aku pula macam mana? Berahu. I'm a bad person. Aku buruk. Nak bayar Nabi Rasul pun dia kata Rabbana zalamna, takkan aku nak kata aku dah ada wakaf, selesai dah. Juta-juta bilion-bilion di sini. Tu juta-juta, ni RM10, ni RM10,000. Aku dah selesai dah. Inilah bekal aku akhirat esok. Oh no. Maksudnya bukan kita berpuas hati ini bekal aku. Bukan maksud saya tak payah wakaf sedekah. Bukan maksud dia macam tu. Bukan maksud dia macam tu. Nak cerita tak iman tu. Iman tu. Kalau boleh buat pun macam mana? Terlalu kerdil apa yang aku buat. Aku dapat apa pun semua limpah kurnia Allah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha. Satu saya nak sebut apa? Perjalanan iman dia nak sebut macam tu. Mesti faham iman tu. Iman tu. Baru faham la ilaha illallah tu. Sebab kita belajar teori nafi sebab apa tu satu ni. Pasal nak cerita macam mana nak selamat atas sirat tu. Asal cerita situlah. Ya. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu tauhid lah. Aku dah bagi ni bukan aku punya, Allah yang kurnia. Aku amanah, aku bagi balik. Itu je. Itulah ikhlas. Jadi apa tu? Itulah tauhid. Jadi bukan aku tolong bagi apa yang Allah Ta'ala anugerahi. Aku ni tolong bagi je. Itulah ikhlas. Aku dah wakaf 40,000. Tak ikhlas nama dia. Pasal tak faham apa yang ada kat kita bukan hak kita. Kita ni hanya manager.
diperintahkan untuk serah. Kita tak faham macam tu, tak faham tauhid lagi namanya, tak ikhlas lagi namanya. So, surah ikhlas tu, surah apa surah ikhlas? Surah apa surah ikhlas? Qul Allahu ahad tu nak cerita apa? Tauhid. Ikhlas tu tauhid Allah Taala. Apa maksud tauhid? Minallahi billahi ilallahi. Baru ikhlas. Sekali lalu macam tu. Baik. Jadi asal nak sebut ke syafaat Nabi tadi, antara orang bagi syafaat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia paling besar Muhammad SAW. Kalau kita betul dengan Nabi Muhammad SAW, antara disiplin apa? Betul siapa yang bawa kita ke Nabi Muhammad SAW. Nisbah kita lahir, mak ayah kita. Dan siapa guru-guru kita yang membawa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah wasilah kita untuk sampai Nabi SAW. Itu bahasanya. Macam mana boleh dapat kita ke Rasulullah ni? Sedekah Rasulullah kat kita adalah sedekah Tok Guru dan ulama para awliya kepada kita, tu yang kita dapat macam ni. Ini satu turun sikit. Satu, mana ada guru yang kita boleh lupakan, mana ada ulama yang kita boleh sia-siakan. Betul lagi tabi'in sahabat. Bah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak ada apa-apa sebenarnya. Ada balasan pun bukan atas faham kita, ilmu kita, amalan kita, tak. Nisbah wasilah. Ya Allah, kamu berilah disebabkan kemuliaan yang telah kau beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dan aku ni umat dia. Belah ihsanlah pasal aku ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya apa? Tumpang tui dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bahasa saya tak ada tekan nak tui ke Rasulullah tu, tapi tumpang tui bahasa Cina, tumpang tui dengan aku ni umat Nabi. Gendeng ke dia, aku umat Nabi Muhammad, ya Allah. Tumpang sekaki. Tumpang pasal aku umat Muhammad. Muhammad ni kau bagi istimewa, aku nak jadi umat dia. Apa bukti kau umat dia? Kau salawatnya dah. Ada hati tak kau dengan Rasulullah? Kau ikut betul-betul tak Rasulullah? Sikit bahasa itu. Saya cerita tu semua tu perjalanan iman lah. Kita nak belajar mahsyar apa ni dah lama dah dengar dah. Tak ada apa-apa. Maksud saya tak ada apa-apa tu, lama dah dengar, dah faham dah pun. Cuma macam mana perjalanan iman nak bawa data akidah kita ke Allah, sirat mustaqim dan dengan Rasulullah tu, macam mana takluk hati sanubari, dengan tu kita hidup ni ingat ilahi dan kasih pada Nabi. Hak tu yang tak ada tu. Jadi saya nak cerita tu lah, yang tak ada tu. Ada pun duk cerita tentang sirat, ada orang hurai macam ni, Quran macam ni. Saya tak ke sana lah. Boleh je, tapi cerita apa yang ini inti yang kita nak dapat, yang kita nak kena faham. Dengan itu insya-Allah kita akan usahakan, insya-Allah. Dan syurga, nanti sama tu, dan syurga. Soal. Dapat syafaat Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Muhammad, kemudian barulah yang seumpama Nabi. Nabi Muhammad apa? Ulul azmi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu apa? Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Itu seumpama Nabi. Siapa lagi seumpama Nabi? Para awliya. Itu yang sebut siapa istilahnya? Orang yang ada kedudukan di Allah, siddiqin, syuhada, salihin. Itu masuk seumpama Nabi. Dan syafaat ni siapa? Syafaat bagi tiap-tiap orang yang berdosa. Syafaat untuk orang berdosa. Orang tak ada dosa, nak perlu syafaat apa? Dia tak ada apa lah. Macam mana pun Nabi-Nabi di atas dia tak ada dosa, tapi dia kenal lah Nabi Muhammad. Tu yang dia kata nafsi. Pasal apa? Aku tak boleh minta syafaat ni. Kau pergi kat Nabi Muhammad. Aku je. Satu nafsi. Jangan salah hurai nafsi itu. Jadi syafaat bagi tiap-tiap orang yang berdosa. Dan orang berdosa mana? Yang Islam. Tak ada syafaat untuk orang kafir. Itu maksud. Kalau baca ibarat kitab, itulah. Itu nak faham ibarat.
Orang yang tak berdosa, dia tak perlu apa-apa syafaat dah. Khasnya Nabi ya. Nabi Rasul lah. Pasal dia dah special lah. Macam mana pun. Syafaatul uzma. Itu mesti melalui Rasulullah SAW. Syafaatul uzma mesti Nabi SAW. Maksud tu yang mereka kenal. Nabi Rasul kenal. Itu yang bila rujuk pada Nabi mana. Hatta Nabi Adam pun. Dia kata apa? Nafsi, nafsi. Bukan pasal dosa. Pasal apa? Pasal dia kenal orang yang boleh syafaatul uzma ni hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Version cerita tu lagi betul. Cerita tu lagi betul. Pasal banyak orang cerita bab nafsi-nafsi di padang mahsyar ni, Nabi Rasul sebut nafsi ni dengan ayat salah kantoi tang tak ada intiqad kat Nabi-Nabi dengan Rasul dengan intiqad yang betul. Lain? Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min dhurriyyatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.